Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Wako. Wako Channel. Sebelum saya teruskan berita yang gempar ini, sila subscribe ke Wako Channel dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, sila subscribe sekarang. Dan kita akan tengok berita yang gempar ini sekarang juga. Berita dari Malaysia kini. Pemimpin PKR amanah terbuka bersama Zahid. UMNO tumbangkan PN. Wow, jom kita tengok. Dakwaan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyatakan sokongan kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim secara bertulis membangkitkan persoalan sama ada Pakatan Harapan patut menerima sokongan daripada mereka yang sedang dibicarakan atas pertuduhan rasuah. Dua pemimpin Pakatan Harapan yang dihubungi Malaysia kini terbuka dengan idea itu manakala seorang lagi menolaknya. Dakwaan sokongan itu dibuat Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa dalam sidang media hari ini, sehari selepas dipecat daripada Jawatan Setiausaha Agong Barisan Nasional. Bagi Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub, pendedahan Anwar itu bukanlah perkara mengejutkan. Kita sudah maklum lama tentang sokongan itu sejak 23 September lalu apabila Anwar kata dia ada majoriti kukuh dan meyakinkan, katanya. Dia berkata sesiapa saja bebas untuk memberi sokongan termasuk Zahid untuk menyokong Anwar jika matlamatnya adalah untuk menumbangkan kerajaan pintu belakang Perikatan Nasional PN. Bagaimanapun, katanya, sama ada Pakatan Harapan patut tubuh kerajaan dengan Zahid adalah soal lain. Kita akan kendalikan soal ini bila tiba ketiganya. We will cross the bridge when we get there, katanya lagi. Salahuddin juga berkata, jika kerajaan PN tumbang, dia lebih memilih penubuhan kerajaan baru untuk mengekang COVID-19 dan memulihkan ekonomi berbanding pelaksanaan pilihan raya umum. Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim berkata, kedudukan Zahid sebagai Presiden UMNO yang memiliki 38 ahli parlimen dan kira-kira 3 juta ahli tidak boleh disamakan dengan dia sebagai individu yang berdepan perbicaraan di mahkamah. Jika Anwar terima sokongan Presiden UMNO untuk membentuk kerajaan persekutuan yang kuat bersama-sama PKR dan DAP melibatkan rakyat semua kaum, bagi saya, itu perkembangan politik yang baik, katanya yang merupakan bekas pengerusi PKR Johor. Bagaimanapun, katanya lagi, ia mesti dilaksanakan dengan syarat Zahid tidak mengaitkan sokongannya itu dengan 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah, jenayah dan pengubahan wang haram yang dihadapinya. Anwar mesti menjamin kedaulatan undang-undang, tiada gangguan terhadap proses keadilan membabitkan Zahid. Kebebasan kehakiman perlu dipelihara, katanya. Bagaimanapun, Setiausaha Agong UMNO Ahmad Maslan mendedahkan antara punca UMNO tidak puas hati dengan PN adalah penerusan kes mahkamah terhadap parti itu dan sejumlah pemimpinnya. Dalam pada itu, Hassan berkata sokongan Zahid mestilah ditujukan bagi membina sebuah negara untuk semua dan perlindungan terhadap hak warga. Katanya lagi, Zahid perlu membantu dalam soal reformasi institusi, usaha membanteras rasuah, kemiskinan dan penambahbaikan tadbir urus kerajaan. Jika syarat-syarat ini dipersetujui, katanya lagi, tidak salah untuk Anwar menerima sokongan Zahid. Kepada Anwar dan Zahid, saya berpesan, jika mereka ingin dikenang sebagai patriot dan negarawan, jangan hanya memikirkan pilihan raya umum
yang seterusnya, tetapi mesti memikirkan nasib generasi rakyat yang seterusnya, katanya lagi. Setiausaha publicity DAP Tony Phua pula menolak sekerasnya bekerjasama dengan Zahid. Kita tidak patut bekerjasama dengan penyangga, katanya ringkas. Phua sebelum ini menolak usaha untuk menubuhkan kerajaan dengan sokongan Najib Razak ketika bekas Perdana Menteri itu melobi Barisan Nasional untuk menyokong Anwar. Terdahulu hari ini, Anwar mendakwa dia melihat bukti hitam putih yang Zahid membuat perakuan bertulis bagi menyokong Anwar dalam usahanya menumbangkan kerajaan Barisan Nasional. Pada Oktober lalu, Anwar mendakwa dia telah mendapat majoriti untuk menubuhkan kerajaan. Ketika itu, Zahid dan Najib dikatakan telah menandatangani perakuan bersumpah SD untuk menyokong Anwar. Bagaimanapun, Istana Negara berkata Anwar gagal memberikan senarai nama bagi menyokong dakwaannya. Pada Disember, tercetus pula kabar angin yang Anwar telah mendapatkan sebanyak 113 SD bagi membuktikan majoritinya. Ketika itu, Anwar mendakwa usaha pembentukan kerjasama Anwar dan UMNO sudah berjalan. Pada 15 Disember, iaitu beberapa hari selepas kabar angin bertiup, Pakatan Harapan gagal dalam usaha terakhirnya untuk menolak Belanjawan 2021. Rang Undang-Undang Belanjawan 2021 lulus selepas disokong 111 ahli parlimen dan ditolak 108 yang lain. Susulan itu, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng dan Presiden Amanah Muhammad Sabu menggesa pembangkang untuk berhenti mengharapkan sokongan ahli parlimen kerajaan. Tidak ada satu pun ahli parlimen kerajaan mengundi menolak Belanjawan bersama Pakatan Harapan, termasuk mereka yang kononnya menyokong Anwar. Jelas, ahli parlimen kerajaan ini sangat pandai dan dengan permainan politik untuk menggauk kelebihan dan meraih keuntungan daripada Kerajaan Perikatan Nasional, kata mereka dalam kenyataan bersama. Bagaimanapun, Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution menyuarakan keyakinan yang Anwar masih mampu membuktikan majoritinya sama ada di Dewan Rakyat maupun melalui SD. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan mengikuti perkembangan semasa politik di negara kita pada video yang akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke channel Huako. Ya, jumpa lagi.